Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia Airlines semakin tenat. Demi survivability syarikat penerbangan itu, adakah tindakan rasionalisasi jawapan bagi menyelamatkannya? 10 minit respon akan mencari jawapan kepada persoalan itu dan kita bersama dengan Prof. Azmi Hassan, geostrategis. Baik Prof, kita terus pada persoalannya. Ini merupakan soal hidup dan mati MAS. Adakah tindakan mengurangkan pekerja dan menghentikan laluan penerbangan tindakan yang tepat untuk MAS? Ya, kalau diikutkan, diperbandingkan MAS dengan syarikat lain, jumlah pekerja 20,000 itu Ismail ada satu jumlah yang amat besar. Kalau dinisbahkan jumlah pendapatan dengan jumlah pekerjanya, nisbahnya adalah begitu rendah sekali. Sebab itu dikatakan 6,000 pekerja yang terpaksa diberhentikan kontrak mereka, khidmat mereka terpaksa dilakukan. Demi apa yang katakan Ismail kata survival MAS. Sebab CEO yang baru Christopher Muller mengatakan bahawa MAS dalam keadaan sebenarnya dari segi teknikalnya telah bankrupt. Jadi untuk melakukan secara pendekatan drastik perlu diambil. Bermula semula dengan syarikat baru, nafas baru, KPI baru, dengan attitude pekerja baru. Itu perlu dilakukan. Dengan penjenamaan MAS ke MAB, beberapa perkara yang akan ditentukan oleh syarikat baru itu termasuklah suara para pekerja pun akan menurut kepada MAB juga. Jadi Prof, dalam hal ini bagaimana? Ya, kalau kita ikut entiti lama MAS itu, di mana kesatuan kerjanya MASU-nya dikatakan mempunyai suara yang begitu kuat. Untuk memberhentikan pekerja memang sukar dilakukan. Jadi sebab itu diganti dengan syarikat baru daripada MAS ditukar kepada MAB, Malaysian Airlines Berhad, kerana nak bermula daripada bawah. Jadi itu perlu dilakukan. Kerana dengan kesatuan kerja yang kuat ini, bukannya kita tak mahu kesatuan kerja, tapi kita mahu bermula dengan dikatakan sesuatu KPI yang baru, dengan dikatakan semangat bekerja yang baru, terpaksa ditukar dari MAS kepada MAB. Walaupun selama ini jualan MAS memberangsangkan dari segi penumpang dan juga jualan tiketnya, tetapi disebabkan kos operasi, termasuklah kos membayar gaji pekerja dan sebagainya, menyebabkan kerugian berlaku, Prof. Betul, dari segi kapasiti penumpang tak ada masalah. MAS dikatakan mendapat pilihan bukan saja rakyat Malaysia tapi masyarakat antarabangsa. Tapi yang masalahnya Ismail adalah kosnya. Bukan saja jumlah gaji pekerja tetapi juga daripada vendor-vendor pembekal-pembekal. Kerana ada 20,000 pembekal. Berbandingkan Christopher Muller berkata sepatutnya ada 2,000, 3,000 saja. Jadi sebab itu dia katakan selain daripada dikatakan memberhentikan 6,000 pekerja, mereka dikatakan berunding semula dengan vendor-vendor pembekal pada MAS. Keputusan itu diambil atas sebab ataupun tindakan pertimbangan komersial. Adakah pertimbangan ataupun keputusan berasaskan komersial dan juga entiti korporat ini boleh membantu meletakkan MAS kembali dalam persaingan? Saya rasa itu sahaja yang perlu ataupun yang terpaksa dilakukan. Iaitu untuk dikatakan mengurus sebuah pentadbiran airlines itu, entiti komersial, KPI komersial perlu didahulukan. Tapi jangan lupa, dalam setiap negara yang mempunyai dikatakan syarikat penerbangan, kedaulatan negara tentang negara itu, nasional itu perlu juga dipentingkan. Jadi kalau nak diselarikan memang susah. Bagi saya, untuk survival MAS itu sendiri, KPI komersial mesti didahulukan terlebih dahulu. Bagaimana pula dengan identiti nasional yang sinonim dengan MAS selama ini? Bagi saya, Christopher Muller perlu dikatakan menetapkan bahawa identiti nasional dengan MAS itu perlu dikatakan ditekankan kepentingannya. Tapi dalam masa 2-3 minggu ini kita lihat, kerana beliau mengatakan nak menjenamakan semula MAS itu kepada satu jenama baru. Adakah itu yang akan menjadi kekangan kepada penjenamaan semula? Memang akan menjadi kekangan. Kalau kita lihat rata-rata kalau tanya rakyat Malaysia, Ismail, mereka mahu mengekalkan MAS itu sebagai hak Malaysia. Tapi saya pasti bahawa penjenamaan semula itu tak akan lari jauh daripada jenama nasional. Kerana MAS dekat Malaysia itu satu entiti. Jadi saya pasti dalam 2-3 minggu ini, kalau ada rebranding, akan kekal, kepentingan nasional tetap akan kekal. 2 tahun masa diberi untuk melihat hasilnya. Bagaimana pendapat Prof untuk masa selepas 2 tahun ni, Prof? Saya amat suka bila Christopher Muller mengatakan beliau hanya memerlukan 2 tahun, iaitu masuk pada tahun 2018, akan kelihatan MAS mendapat keuntungan. Jadi kalau kita lihat pengalaman beliau memulihkan Aer Lingus di Ireland, Sabena di Belgium dan juga Lufthansa di Jerman, beliau mempunyai dikatakan kalau KPI itu dikatakan boleh dicapai, sudah pasti akan dicapai, tapi beliau memerlukan kerjasama. Bukan saja kerjasama daripada kerajaan, tapi kerjasama daripada pekerja-pekerja baru yang 14,000 itu. Itu yang paling penting dan kita lihat dalam masa 2016, 2017 apa yang akan berlaku. Menyelamatkan MAS itu satu perkara, meletakkan MAS
kembali dalam persaingan untuk bersaing dengan syarikat-syarikat lain juga satu perkara yang lain. Kalau kita lihat Emirates, Singapore Airlines dan juga di Malaysia kita ada AirAsia. Bagaimana MAS nak bersaing dengan syarikat-syarikat ini, Prof? Ya, kita pergi ke Emirates dengan Singapore SIA. Walaupun kedua-dua syarikat penerbangan ni amat dikatakan dari segi antarabangsanya amat baik sekali, tetapi di belakangnya adalah kerajaan mereka. Sama juga dengan MAS, walaupun KPI komersial perlu di kehadapan, tapi kerajaan melalui khazanah sebagai pemegang saham terbesar perlu membantu. Dikatakan CEO Christopher Muller untuk dikatakan memberi saingan. Tapi saya pasti kalau kita lihat Ismail dari tahun sebelum 2011, iaitu 2011 di mana masalah itu berlaku, MAS boleh bersaing dengan SIA ataupun Emirates sekalipun. Cuma sejak ke belakang ini ada masalah. Tentang kos yang terlampau tinggi kerana ada campur tangan politik, itu masalahnya. Jadi penglibatan politik itu perlu diketepikan? Memang betul. Kalau kita lihat sejarah Aer Lingus The Island sama saja dengan MAS, di mana penglibatan politik terlampau banyak, campur tangan politik terlampau banyak. Tapi khazanah telah memberi jaminan kepada CEO baru bahawa campur tangan politik adalah dalam minimum sekali. Maknanya CEO yang baru mempunyai kuasa yang penuh untuk membawa arah tuju ke mana arah MAS tanpa campur tangan politik. Sebab Ismail, kalau ada campur tangan politik selepas ini, dia akan berbalik ke kisah lama. MAS akan tetap menjadi masalah. Strategi baru yang diumumkan oleh Christopher Muller adalah untuk menumpukan laluan ke destinasi di Asia dan juga mengurangkan ke Eropah buat masa ini. Adakah ini satu tindakan yang dikatakan tepat untuk memastikan MAS kembali bersaing? Memang betul. Saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Christopher Muller kerana apa kita lihat persaingan ke laluan antarabangsa, kita sebut sekali lagi Emirates dengan SIA, pada ketika ini sukar untuk bersaing dengan mereka. Sebab itu jenama MAS amat dikenali di rantau Asia. Walaupun ada masalah MH370, ada masalah MH17, tapi MAS masih dikenali lagi di rantau Asia. Jadi untuk masa 2 tahun ini, untuk permulaan Ismail, lebih baik ditumpukan kepada rantau Asia. Kita lupakan sebentar dengan laluan antarabangsa itu. Bagaimana pula dengan persepsi masyarakat dunia dan juga masyarakat Malaysia sendiri terhadap penjenamaan semula yang dilakukan? Ya, memang penjenamaan itu perlu dilakukan kerana stigma MH370 dan MH17 itu memang terpalit. Sebab itu dikatakan perlu ditukar. Kerana persepsi masyarakat antarabangsa adalah bila disebut MAS, Malaysian Airline System, mereka teringat MH17. Mereka teringat 370. Jadi sebab itu penjenamaan perlu dilakukan. Cuma bila disebut sistem penerbangan Malaysia yang baru ini, tak terfikir oleh pelanggan bahawa isu yang kedua-dua isu itu. Jadi sebab itu pentingnya penjenamaan dilakukan sebab kita nak memisahkan MAS yang lama dengan MAB yang baru sekarang ini. Tindakan drastik ini menyebabkan banyak perkara perlu dikorbankan dari segi mengurangkan pekerja dan mengurangkan kos dan sebagainya. Adakah tindakan drastik ini merupakan satu tindakan yang kejam? Kalau nak ikutkan memang tindakan yang kejam. 6,000 maksud saya pekerja diberhentikan adalah sesuatu yang dikatakan amat menghiburkan itu berlaku, tapi ianya terpaksa dilakukan kerana salah satu kos yang membebankan MAS adalah bayaran emolument pekerja-pekerja mereka. Tinggi, ya? 20,000 terlampau tinggi. Sebab itu 6,000 itu bukan dikatakan diterbitkan oleh Christopher Muller, tapi daripada kajian khazanah sendiri bahawa 14,000 jumlah pekerja itu adalah jumlah yang optimum sekali. 20,000 untuk MAS sedangkan AirAsia hanya memerlukan 9,000 pekerja, Prof. Ya, kalau nak dibandingkan memang tidak adil. Kerana laluan dilakukan oleh MAS dengan AirAsia itu amat berbeza sekali. Dan MAS itu adalah dikatakan ikon negara yang bermula dah lama dah. Sebelum merdeka lagi kalau ikutkan. Jadi tak boleh dibandingkan. Tapi masalahnya 20,000 terlampau banyak. Itu yang perlu dilakukan. Memang kejam tapi terpaksa dilakukan demi menyelamatkan sistem penerbangan kita. Demi survivability MAS, ya. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Azmi Hassan, geostrategis. Baiklah, kesimpulannya itulah dia, tugas penting perlu dilakukan untuk kelangsungan MAS yang suatu ketika dulu pernah menjadi kebanggaan negara. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.